Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-imam musannif rahimahullah wa ta'ridu an yadhkura Allah ta'ala hukman 'ama aw munakkara wa yakunu al-gharadu minhu al-ima'a ila hali rajulin khassin أو التنبيه على حال رجل معين ويأتي في غضون الكلام بعض خصوصيات ذلك الرجل التي تعرف المخاطب عليه فيغرق القارئ في الفكر في مثل هذا الموضع ويحتاج إلى تلك القصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينكر على شخص يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية تعريض لقصة زينب وأخيه وفي قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة تعريض بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ففي هذه الصور ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون فحوى الكلام. Ini sindiran. Sindiran juga termasuk dalam mutasyabih. Jadi mengikut Imam Waliullah, ayat dalam bentuk sindiran maknanya teguran, tegur sipi-sipi, ataupun dengan sinis, menyindir, juga termasuk dalam mutasyabih. Sebab yang dimaksudkan itu pada asalnya adalah orang khusus, tetapi lafaz tu mari dengan lafaz yang umum. Sindiran ialah Allah menyebut satu hukum umum. Allah SWT menyebut satu hukum umum atau tak tentu. Maknanya tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Maknanya tanpa dinyatakan nama. Dan maksudnya untuk mengisyaratkan keadaan orang yang khusus atau memperingatkan keadaan orang tertentu. Dan setengah daripada ciri-ciri orang-orang itu disebutkan di celah-celah ayat. Maknanya tidak sebutlah nama dia tu, cuma ayat tu mari dalam bentuk pernyataan. Jadi kita kena ingatlah maksud hukum di sini, hukum dalam istilah mantik lah. Maknanya mengaitkan satu benda dengan benda yang lain. Itu maksud hukum. Macam kita kata hujan pada malam ini turun dengan lebat. Jadi hukum dia lebatnya hujan. Maknanya kita kata hujan itu turun pada malam ni. Itu satu cerita. Maknanya hukum ni penkhabaran, pemberitahuan, pernyataan. Jadi antara subjek dan predikat tu ataupun mubtada dan khabar tu mana dia ada hukum, cerita. Benda yang nak dicerita. Hujan, lebat. Jadi hukum dia lebatnya hujan. Ataupun tak tentu ni, maknanya tidak dinamakan seseorang. Mukhatab dikejutkan dari keadaannya itu dengan teguran itu. Maknanya orang yang kena atas motek dia lah kita kata. Orang yang ditujukan khitab. Mana perbicaraan ayat tu ditujukan kepada dia. Maknanya bila dia baca ayat tadi ataupun bila dia dengar ayat tadi, jadi dia tersedar. Dia tersedar terhadap teguran tadi. Dalam keadaan seperti ini pembaca Al-Quran menunggu-nunggu cerita. Gapo cerita sebenarnya, latar belakang dia. Ataupun sebab nuzul dia. Tak.
Dan dia memerlukan kepada penjelasan cerita itu dan sifat-sifat orang yang disindir itu. Di bahagian ni, dalam nota 462 ni, Imam Waliullah memasukkan bahagian ta'rid ini dalam perbincangan asbab nuzul. Perbincangan ni boleh dilihat kembali di akhir bab pertama, iaitu di bawah bab al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya yang diambil kira berkenaan dengan satu ayat ni, kita tengok umum dia. Bukan dilihat kepada khusus peristiwa. Maknanya siapa-siapa yang mempunyai, siapa-siapa yang memiliki ciri tadi, dia termasuk di bawah ayat tadi. Maknanya walaupun ayat tu pada asalnya ditujukan kepada individu tertentu, tetapi hukum dia tu, dia punya cerita dia tu dikaitkan juga, boleh dikaitkan juga dengan orang lain bila mana ada ciri-ciri yang sama. Jadi benda ni, cara ni sebenarnya dia terdapat dalam hadis Nabi. Jadi yang dikatakan berlaku tasyabuh di sini, mutasyabihat tadi di sini, maknanya pembaca tu dia boleh jadi tak nampak latar belakang cerita tu. Latar belakang cerita tu, siapa yang menjadi teguran pertama, siapakah orang yang ditegur mula-mula sekali oleh ayat tadi. Ataupun kadang-kadang dia tak nampak dari segi ayat tu terlalu umum. Terlalu umum, tanpa diketahui siapakah, konteks mana sebenarnya ayat itu turun. Dan cara ni, cara sindiran tadi, maknanya sebut secara umum, walaupun ditujukan kepada orang tertentu, ini sebenarnya ada juga dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW apabila mahu membantah atau menegur seseorang, maka baginda mengucapkan ma balu aqwamin, apa hal mereka itu melakukan perbuatan sekian-sekian. Maknanya dalam hadis ni Nabi SAW tegur dengan menyebut orang tu, orang ni, mana tak naik nama. Tapi kalau dah Nabi sebut nama agak berat benar lah. Mana kes tu kes berat. Kalau dah dinyatakan dengan nyata, tasrih, bila dinyatakan nama orang yang terlibat dalam teguran tadi, maka itu menandakan perkara tu perkara yang berat. Nota 461 tak baca lagi tak? Ta'rif ialah orang yang mendengar sesuatu perkara lalu dapat memahaminya tanpa memerlukan kepada ucapan yang jelas terbuka. Maknanya satu perkara disebut secara umum, dan orang yang faham konteks tu dia tahulah. Dia tahu. Sebut sikit pun dia boleh nakak dah. Al-Jurjani, salah seorang daripada tokoh ilmu balaghah, berkata, sepakat ahli ilmu mengatakan kinayah lebih dalam maknanya berbanding dengan tasrih, dan ta'rif lebih menusuk dalam hati berbanding dengan tasrih. Maknanya kalau teguran itu diberi dengan berlapik, sindir-sindir, dia jadi apa? Lebih membekas dalam hati. Sebab maksud teguran itu nak suruh itu jadi baik. Jadi bila menyentuh, maknanya dia sebut tu dengan cara kena sipi-sipi ataupun dengan cara berlapik tidak nyata, orang tu dia mudah mendengar nasihat. Berbanding dengan kita kata atas motek dia, legah, nyata, dengan terbuka pula. Sebut nama dia, jadi nyata. Jadi nyata. Sebab itulah dia tak boleh sebut secara apa? Secara nyata. Dia kena kata orang negeri pasir berdengung ke? Tak. Itu ta'rif. Ta'rif lebih menusuk dalam hati, maknanya lebih berkesan untuk membaiki seseorang daripada kita menyatakan dengan jelas. Kemudian isti'arah pula. Isti'arah ni kita baca dah minggu lepas. Maknanya membuat gambaran bagi satu benda tanpa mengungkapkan benda tu dengan cara yang nyata,
Itu mempunyai keistimewaan. Dan majaz itu, mana guna bahasa pinjaman, lebih berkesan dalam menyampaikan maksud berbanding dengan menyatakan makna hakiki. Macam kita kata, aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Itu lebih kuat lagi daripada kita kata pemimpin itu seperti singa berkhutbah atas mimbar. Jadi kita kata singa lalu. Ta'rif difahami berdasarkan kepada susunan ayat, bukan semata-mata lafaz dan konteks perbicaraannya. Contohnya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Maknanya ta'rif itu difahami berdasarkan kepada susunan ayat, bukan semata-mata lafaz dan konteks bicaranya, mana siaknya. Contohnya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ni Nabi Ibrahim menyindir. Nabi Ibrahim menjawab, bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Bertanyalah kamu kepada mereka kalau mereka dapat berkata-kata. Jadi dalam ayat ni terdapat sindiran tentang kesalahan kaum Nabi Ibrahim kerana mereka menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim nak tegur mereka tu, Nabi Ibrahim pecah. Berhala-berhala orang kecil tu dia tinggal seekor, orang besar. Jadi Nabi Ibrahim nak tegur kaum dia tadi, dan betapa butanya mereka daripada melihat kebenaran serta teguran kepada cerdik pandai yang tergamuk menyembah berhala yang tidak dapat berbicara. Maknanya setiap zaman tu dia ada orang cerdik-cerdik ni. Tapi oleh kerana payah nak nakak, maka Nabi Ibrahim dia lagu ni cara dia tegur. Tanyalah dia kalau dia boleh kecek. Mana berhala tu tidak dapat berbicara, tidak dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Mana tak ada guna. Lepas tu dia akan jawab lah. Kamu tahu berhala ni mana boleh kecek. Nabi Ibrahim pun selalu dah kamu tahu tak boleh kecek kan, kamu sembuh, panggil dia buat apa. Contoh ta'rif dalam ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Maknanya di sini kalau kita tengok ayat ni, dia mari dalam bentuk hukum secara umum. Tidak boleh orang beriman, lelaki ataupun perempuan, dia nak ada pilihan lain. Tak saya ambil ketetapan Allah Ta'ala yang mutlak lalu dia cadar alternatif lain kepada mana dia mari pilihan dia sendiri. Dia ada alternatif dia sendiri. Tak boleh lagu tu. Jadi ini maknanya mari secara umum. Ayat ni mari secara umum. Tetapi kalau kita baca latar belakang sebab turun ayat, kata Imam Waliullah, ayat ini merupakan sindiran kepada kisah Zainab dan saudaranya. Nota 464 ni dikatakan sebab nuzul ayat ini berhubung dengan Zainab binti Jahsh, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum Zainab binti Jahsh ni dia berkahwin dengan Nabi. Jadi Zainab binti Jahsh ni anak kepada Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi dah. Nabi itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama saudaranya adalah Abdullah. Bukan Abdullah ayah Nabi, Abdullah lain ni. Orang dulu nama Tullah ya, Abdullah Ahmad, ia mu takut Tullah. Umaymah.
anak kepada Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang meminangnya, mana meminang Zainab ni untuk Zaid bin Harithah mula-mula. Namun Zainab menolak. Abdullah juga tidak bersetuju. Mana sebab apa? Dia kira Zaid ni kan hamba, bekas hamba. Jadi dia tak sih. Padahal kalau kira sebenarnya Zaid ni walaupun dia hamba, dia bangsawan. Dah. Dia daripada orang Arab, bukan Habsyi Hitam tu, tidak. Tapi masyarakat ketika tu dia kira kalau dia hamba selama-lamanya. Benda walaupun dia jadi merdeka, tapi lekat gelaran maula yang dibebaskan. Jadi dalam surah Al-Ahzab ni Allah Ta'ala nak baiki resam jahiliyah, nak betul balik. Nak suruh orang beriman ni hidup dalam keadaan bersaudara, tanpa ada perbezaan antara merdeka dan hamba. Sesudah itu diturunkan ayat 36 surah Al-Ahzab. Riwayat ini dan ia semana dengannya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Ibnu Abbas melalui Atiyah Al-Aufi, seorang yang sangat lemah. Jadi cerita ni tak apa sedap juga. Walaupun disebutkan oleh Imam Waliullah, tak apa sedap juga. Dia mari mengikut Atiyah Al-Aufi, seorang yang sangat lemah. Dia Atiyah Al-Aufi ni dia anak murid kepada Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Dia banyak ada di maudhu' jugalah, Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Jadi anak murid dia ni Atiyah Al-Aufi. Kemudian ia juga diriwayatkan melalui jalan Salam bin Abi Amrah Al-Khurasani, seorang yang lemah, dan juga terdapat dalam sanadnya Abdullah ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah ni maklum dah, dia tidak dhabit. Maknanya mengaitkan ayat ni dengan cerita keengganan Zainab tu, dia apa? Tidak sahih. Patut nota 403 tak baca lagi. Jadi Nabi SAW menegur dengan cara mabalu aqwamin, apa hal, apa cerita dah. Ni ada dalam tujuan dia untuk menjaga perasaan seseorang, dan itu lebih menunjukkan kepada keikhlasan untuk menegurnya. Sebab kita kata tadilah, kalau orang yang tegur tu dia niat supaya yang ditegur berubah, maka dia tidak akan sebut nama secara direct. Tapi kalau dia sebut nama tu, celah, dia ada maksud lain, nak menjatuhkan maruah. Abu Daud meriwayatkan, kerana Nabi SAW meriwayatkan daripada Aisyah, meriwayatkan bahawa Aisyah berkata, kerana Nabi SAW iza balaghahu anir rajuli syai'u lam yakul ma balu fulanin yaqulu walakin yaqulu ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza. Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW mendapat tahu sesuatu perkara pada diri seseorang, baginda tidak mengatakan mengapa si fulan itu. Mana tuju pada orang itu dengan sebut nama, mengatakan sekian-sekian, tetapi Nabi mengatakan apa hal mereka. Nabi sebut mereka ramai, bukan kata apa hal dia. Kalau kata dia ni, jadi nampak orang tu serah dia seorang dituju, jadi malu dia. Jadi Nabi kata mereka, mengatakan sekian-sekian. Jadi dalam hadis ni Rasulullah SAW tidak menyebut dengan terang, tetapi baginda memilih untuk menegur secara sindiran. Ini menunjukkan bahawa baginda sangat menjaga perasaan orang yang ditegur dan juga air muka orang itu dari jatuh terhina meskipun dia salah. Dia salah tu memang salah dah. Tapi kesalahan dia tu tidaklah menyebabkan kita wajar menjatuhkan maruah dia. Teguran secara sindiran dengan tidak dituju secara langsung kepada yang bersalah membolehkan orang lain dapat mengambil pelajaran. Itu antara hikmah lain lagi. Maknanya kalau tuju pada orang itu, orang lain apa orang itu salah. Padahal penyakit tu ada juga pada orang jukelis tu. Cuma dia tak kata dia. Sebab ginilah ayat Quran ni kan banyak tuju kepada
kafir Quraisy. Gini dah. Jadi kita suruh ni cerita orang Mekah dulu ni, pas dia mana kena. Padahal perbuatan tu sama ada. Kan? Menjadikan wali-wali sebagai perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi sama juga dengan orang musyrik terdahulu. Maka sebab itulah Allah SWT bila dia tegur musyrikin Mekah ni, dia tak sebut nama. Sebab apa? Sebab antaranya benda tu akan berulang, akan berlaku sama. Penyakit yang sama yang dilakukan oleh orang jahiliyah akan diikuti oleh orang zaman ni. Penyakit sama. Begitu juga kalau disebut juga nama siapa? Nama kafir Quraisy ni dah dengan terang dalam Quran. Dah. Adanya Abu Lahab. Dah. Abu Lahab. Waktu terang. Hak tak terang banyak. Allah Ta'ala tegur Walid Ibn al-Mughirah. Dah. Abu Jahal. Al-Walid Ibn al-Mughirah tu siapa dia? Ayah pada Khalid Al-Walid. Ayah pada Khalid Al-Walid. Jadi Nabi tak sebut, Allah Ta'ala tak sebut dengan terang. Sebab boleh jadi anak cucu dia tu, moga tak boleh. Kan orang Arab ni dia besar juga pada nasab keturunan anak tok nenek dia. Jadi Allah Ta'ala tak sebut, takut-takut cucu cicit dia tu kalau terima Islam jadi malu. Orang akan kaitkan. Macam Ikrimah bin Abi Jahal. Dia masuk Islam. Al-Walid ibn al-Walid dia masuk Islam. Kalau kita baca surah Iqra, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Itu semua ahli tafsir kata tuju kepada Abu Jahal. Meta agak suruh dia kaya. Tasir kepada wahyu. Tu sikap Abu Jahal menghalang Nabi daripada sembahyang. Dah. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Cuma tak sebut nama. Tak sebut nama. Tapi ahli tafsir kata itu dituju kepada Abu Jahal. Ya. Kalau Al-Walid Ibn al-Mughirah ni, dia ada dalam surah Qalam. Sanasimu alal khurt wala tuti' kull halafin mahin hammazin masya'in binamim angka nazamalin wa banin. Itu dari surah Al-Qalam. Allah Ta'ala tegur kepada Al-Walid Ibn al-Mughirah. Cuma tak sebut nama. Tak sebut nama. Dalam surah Iqra. Kalla gapada tu ia menumbuhkan pokok. Dia kira tali air itu dapat menyampaikan menyirami tanaman tadi. Kalau kata musim bunga, sesuailah nak tumbuh pokok tu. Kalau musim sejuk, mungkin sejuk sangat tak tubik dah. Ataupun musim panas sangat tak tubik. Sebab itulah dinisbahkan kepada musim bunga ataupun tali air. Jadi kalau kata hujan musim bunga tu dia panggil ada hubungnya alaqah zamaniyah. Alaqah zamaniyah. Mana disandarkan kepada yang lain tu kerana mengambil kira waktu. Kalau kata tali air yang menubuhkan itu dia panggil ada alaqah makaniyah, tempat. Nombor 468. Terdapat beberapa hubungan dalam majaz akli. Maknanya selain daripada penyandaran fa'il kepada bukan fa'il dia yang sebenar, ataupun maf'ul bukan kepada maf'ul yang sebenar, ada juga majaz ni. Contoh penyandaran perbuatan kepada tempat terjadi, contohnya wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Hendaknya di sini tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya itu sungai. Sungai tu mengalir.
Sungai mengalir ke? Air hok mengalir. Air ke sungai hok mengalir. Kita kata sungai kering. Dah, kita kata tu sungai. Maknanya kalau kata sungai ni, itulah hok panjang. Air itu kita tahu air sungai. Jadi hok mengalir air dalam sungai, bukan sungai tu sendiri. Sungai tu duk gitu ya. Tak. Jadi tajri berlari mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Bukan sungai hok mengalir, air. Tapi lagu tu dah cara kecek. Cara penggunaan bahasa. Pada ayat ini disebutkan bahawa perbuatan mengalir disandarkan kepada sungai-sungai. Padahal sungai-sungai itu bukan pelakunya yang sebenar. Tetapi air yang mengalir itu adalah air-air yang bertempat di sungai-sungai. Duduk situ. Itu panggil kerana makaniah. Makaniah. Tempat. Contoh majaz akli kerana hubungan masa seperti fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Sekiranya kamu tidak ditipu azab di dunia, maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu kalau kamu kufur dan engkar? Mana kamu dapat selamat diri kamu daripada azab hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Panjang terjemahan dia tu dah. Maknanya macam mana kamu boleh menyelamatkan diri jika kamu terus kufur pada hari yang menyebabkan budak-budak tu jadi berubah. Maknanya hari kiamat tu menyebabkan budak ni tiba-tiba berubah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Pada hari kiamat tu mana menyebabkan orang yang nyusu dia lepas anak dia. Dah. Kalau dah kak kemah kemih nyusu pada anak dia. Hak tengah mengandung jadi beranak. Dah. Lepas tu kamu tengok orang mabuk, sebenarnya tidak mabuk, tapi azab Allah tu berat. Jadi dalam surah Muzammil ni Allah Taala menyebut bila berlaku kiamat budak-budak jadi berubah. Jadi yang menyebabkan budak tu jadi berubah adalah Allah. Kudrat dia. Adapun hari itu maknanya waktu, masa berlaku. Tapi disandarkan supaya manusia ni jadi takut kepada hari itu, Allah Ta'ala sandarkan hari itulah, hari kiamat itulah yang menyebabkan manusia ni budak kecil jadi berubah. Ayat ini menunjukkan rambut kanak-kanak menjadi beruban disebabkan berlakunya hari kiamat. Terjadinya rambut beruban itu adalah kerana perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Ia disandarkan kepada waktu terjadinya, bukan penyebabnya. Secara umumnya majaz akli digunakan bagi menyatakan. Bagi menyatakan maksud secara mubalaghah. Mubalaghah ni berlebih-lebih lah. Berdoa sikit. Mana sebut dengan menakutkan, mubalaghah. Hyperbola ke dalam istilah dia. Yalah, hyperbola. Dalam menggambarkan kesan pelaku secara majaz yang perbuatan itu disandarkan kepadanya. Maknanya untuk menyatakan supaya manusia tu mudah memahami ataupun lebih gerung dalam hati dia. Oleh sebab itu ia ditukarkan daripada keadaannya yang bersifat tempat bagi perbuatan atau masa, dan sebab kepada keadaannya sebagai pelaku bagi perbuatan. Maknanya dia tu asalnya sebab ataupun waktu ataupun masa, tetapi ditukar menjadi pelaku kepada perbuatan itu sendiri. Padahal dia hanya penyebab. Hak buat je orang lain. Tapi nak menyatakan mubalaghah. Contohnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman. Dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi dalam ayat ini dinisbahkan, disandarkan sebab kepada pertambahan iman itu kepada ayat-ayat Al-Quran. Mana ayat ni kata, ayat Al-Quran itulah yang menyebabkan iman mereka bertambah. Sedangkan penyebab yang sebenar ialah Allah. Allah lah yang menambahkan iman seseorang. Penyandaran ini bertujuan untuk menegaskan bahawa Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam yang menyebabkan pertambahan iman. Supaya kita nampak asbab tu. Kalau sebut Allah, jadi macam kata, ni gantung pada Allah Ta'ala ni, kalau dia nak tambah iman kita, kalau dia tak sah, tak tambah iman kita. Jadi gantung pada Allah. Jadi bila begitu banyaklah alasan orang. Tetapi bila disebutkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu, bila dibacakan bertambah iman, jadi ayat tu dikira sebagai sebab. Bila sebab, manusia boleh berusaha lah. Berusaha makna dia ambil inisiatif dah baca ayat-ayat Allah Ta'ala, maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala menambahkan iman mereka. Habislah bab yang keberapa ni? Bab yang kedua, kita akan masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni berkenaan dengan keindahan, kehalusan nazam Al-Quran. Dia masuk dalam bab lataif juga. Keindahan susunan Al-Quran. Quran itu dia ada surah, ada ayat panjang, ada ayat pendek, ada dia punya irama dia. Itu tu wallahu a'lam.